Apa benda ni kan? Design dashboard tu kalau betul lah final product memang macam tu, memang bagi saya sendiri saya rasa spoil lah sedikit. Hai semua, saya Taqib Muhaimin. Pada 12 Mei hari Selasa yang lepas, itulah gambar bocor Mercedes-Benz S-Class bagi tahun 2021. Tak debut lagi, tak lancar lagi, dah ada gambar bocor dan memang boleh nampak jelas perubahan yang berlaku pada bahagian luar dan juga bahagian dalam. Terutama bahagian dalam lah, dia punya dashboard dia memang betul-betul mengubah tradisi, yang kata design asal Mercedes-Benz tu sendiri. Dengan itu saya nak ulas sedikit dan sama-sama kita perhati perubahan apa yang berlaku pada S-Class kali ni. Tapi sebelum kita perhati S-Class, sama-sama kita perhati dulu ni gambar statistik. Saya nak minta korang semua sama-sama naikkan peratus subscribe tu dengan cara subscribe channel saya Taqib Muhaimin, tekan button loceng untuk dapatkan notifikasi terbaru dari saya, dan lepas tengok video tekan button like sekali. S-Class, sebuah sedan mewah dari Mercedes-Benz yang boleh beri keselesaan yang optimum kepada pemandu dia dan juga khas kepada penumpang dia. Biasa orang beli kereta ni, dia akan ada, orang kata, akan di chauffeur lah, ataupun bahasa mudah dia ada pemandu peribadi. Tapi trend sekarang macam berubah. Kebanyakan owner yang akan drive sendiri. Mungkin rasa lebih fun kot, sebab yelah enjin lagi power kan sekarang. Dah power beza dengan dulu. Walaupun sisi besar tapi tak adalah power mana. Bahagian dalam memang padat dengan ciri-ciri berteknologi tinggi. Kemudian dengan kerusi balutan kulit yang mewah dengan kualiti yang tinggi, dan dia punya panel pintu tu dibalut ataupun lengkap dengan kemasan mewah. Dan juga ruang kabin lah. Semua benda memang main faktor lah untuk kemewahan. Di Malaysia harga bermula dari 658,888 bagi varian S560e. Kemudian naik kepada 699,888 bagi varian S450 AMG line. Ini sporty sikit. Dan kemudian naik lagi sehinggalah ke 1,408,888 bagi varian Mercedes Maybach S560. Spek Maybach ni dia lebih mewah lagi daripada yang S-Class. S-Class dah cukup mewah, Maybach lagi orang kata satu level atas lagi pada S-Class biasa. Dan daripada gambar yang korang tengok tu kan, itu adalah gambar bagi model dan varian yang ada ditawarkan di pasaran Malaysia dengan kod model ataupun kod chassis dia W222. Okey, yang mana diperkenal pada tahun 2013 dan facelift masuk pada tahun 2018. Jadi itulah dia mukadimah S-Class, info ringkas pasal S-Class. Mari kita tengok pula gambar spy shot, gambar bocor S-Class bagi tahun 2021. Kita tengok bahagian gambar. Gambar yang pertama adalah bahagian depan dia dulu. Okay, yang paling jelas ketara perubahan dia ialah dia punya lubang grill dia. Lubang grill yang makin besar, makin lebar dan juga makin memanjang ke bawah. Dengan dibalut dengan ni lah, kemasan krom, semua benda tu memang ada lah. Reka bentuk bumper, kalau korang perhatikan, dia punya reka bentuk lebih kurang sama dengan design yang S-Class sekarang ni, yang ada di pasaran sekarang ni. Tak banyak beza lah. Tapi lampu dia memang totally berbeza. Memang berbeza. Yang mana lampu yang sekarang ni, yang 21 ni lebih sepek. Bagi saya, pendapat saya sendiri, lampu yang bagi model sekarang yang ada di pasaran lagi lawa lah, dengan adanya 3 jalur lampu DRL tu, daytime running light tu. Berbeza dengan yang ni, lebih sepek dan tapi tak nampak jelas lah bahagian dalam dia macam mana kan. Orang kata lampu yang model sekarang ni yang ada di pasaran lebih nampak gah, lebih nampak mewah sebenarnya. Gambar seterusnya kita tengok bahagian belakang dia. Apa yang jelas berbeza ialah lampu belakang dia. Kalau dulu dia menegak, dulu dia vertikal, sekarang ni dia design dah melebar ataupun horizontal lah. Dan design dia lebih kurang sama dengan lampu pada model A-Class dan juga E-Class. Cuma bahagian dalam tu berbeza. Tapi secara asal kalau tengok daripada mata kasar kan, nampak design Q yang sama je. Pada bahagian lampu di atas tu adanya chrome strip yang menyambungkan antara lampu kiri dan juga kanan ke kiri ini. Okay. Tapi sebenarnya kalau korang perasan, lampu yang memanjang ataupun yang horizontal ni, dia sebenarnya bagi kesan kepada mata kasar kita. Kalau kita tengok, dia akan nampak lebih lebar dan juga nampak lebih lowered. Visual tu nampak macam lebih lowered, padahal walaupun ketinggian sama je dengan model dulu. Di bahagian bumper, yalah, yang ni mungkin bukan yang model yang AMG line,
tapi dia ada dua lubang exhaust tu. Cumanya lubang exhaust tu tak dapat dipastikan sama ada lubang yang original ataupun yang fake. Boleh tembus ataupun tak. Ada ke tak lubang exhaust? Ada ke tak exhaust tu, exhaust stick tu kat dalam tu. Okey, kita tengok bahagian dalam pula. Dia punya ruang kokpit, dia punya dashboard. Yang ni yang menarik perhatian sebenarnya. Saya tak pasti elemen apa yang designer Mercedes ni cuba terapkan. Okay, kalau anda perhatikan memang nampak macam apa benda ni kan. Tapi nampaklah macam Mercedes ni dia ke arah design yang futuristik dengan penggunaan butang kawalan yang sangat sedikit, diganti dengan skrin yang besar tu. Di center console tu, konsol tengah, adanya skrin yang sangat besar memanjang macam sebuah iPad dekat situ. Jadi untuk kawalan pendingin hawa, sistem audio memang perlu dikawal daripada skrin sentuh tu. Design dashboard kalau kita tengok kan, nampak sangat minimalis, modern ataupun futuristik lah. Mungkin dia nak tiru macam beralih ke arah macam style Audi, dashboard pada Audi dan juga dashboard pada Tesla. Tesla macam terlalu kosong sangat. Audi lah kata, macam boleh bersaing dengan Audi lah. Tapi kan, kalaulah betul ini ialah design yang bagi final production dia punya dashboard tu, saya tak fikir design ni satu design yang mewah. Biasanya S-Class kita akan simbolik kepada kemewahan kan, kereta yang mewah, luxury car. Tapi tengok design dashboard ni macam spoil sikit. Dia macam ada kecelaruan identiti pada dashboard di Mercedes ni. Kalau kita comparekan dengan gambar ataupun kita comparekan dengan dashboard Mercedes-Benz yang sekarang ni, yang ada di pasaran, saya boleh katakan yang sekarang ni jauh lagi lawa lah sebenarnya. Apa yang kita boleh nampak mewah hanyalah mungkin steering dia saja. Bolehlah nampak mewah sedikit. Dan kalau korang perhatikan secara menyeluruh penggunaan kemasan piano black tu macam banyak sangat. Di dashboard pun ada, di konsol tengah pun ada, dekat steering tu, dekat butang kawalan pun piano black. Semua benda guna piano black. Macam nampak macam kata melebih-lebih overloaded sangat. Overload Dia ada kelemahan sebenarnya kalau kita guna kemasan piano black ni. Mungkinlah nanti variant akan berbeza. Tak semestinya Mercedes akan guna satu je kemasan piano black. Mungkin dia akan gunakan dengan penggunaan kayu ke, tak tahulah. Tapi untuk yang piano black ni, kelemahan dia senang nak nampak habuk ataupun debu ataupun cap jari ni. Sangat senang, memang nampak jelas. Lagi-lagi kalau waktu tengah hari ke, memang nampak jelas. Kalau nak dibandingkan dashboard pada kereta Audi dengan S-Class yang bakal masuk di pasaran ni, saya boleh kata design dashboard di Audi jauh lagi lawa lah daripada yang S-Class ni. Itu pandangan saya lah. Okey, jadi kita terus kepada gambar seterusnya adalah bagi ruang penumpang belakang. Dia ada sekali dengan dua skrin untuk hiburan lah bagi penumpang belakang, dan juga yang lain memang tak nampak secara jelas apa yang ditawarkan lagi pada S-Class yang terbaru ni. Gambar seterusnya adalah gambar corak jahitan pada kerusi bagi penumpang belakang, dan kita boleh nampak adanya tempat rehat lengan tu kan, center armrest tu. Dan di center armrest tu juga adanya macam skrin. Skrin tu boleh jadi inilah untuk butang kawalan apa-apa sahaja, kawalan pada skrin TV tu ataupun kawalan pada kerusi boleh jadi. Dan di situ juga kita boleh nampak Mercedes cuba untuk kurangkan penggunaan butang kawalan dan digantikan dengan skrin yang boleh dikawal dalam skrin tu lah. Model terbaru ni, dia pandangan dia berbeza-beza lah setiap orang kan. Ada yang kata lawa, ada yang kata macam tak lawa lah. Tapi hakikat dia, design dashboard tu, kalau betul lah final product memang macam tu, memang bagi saya sendiri, saya rasa spoil lah sedikit. Macam entahlah, tak tahu nak kata apa design dashboard dia tu. Dan cuba korang perhati gambar konsep tu. Ni gambar konsep bagi bahagian dalaman ruang kabin pada S-Class. Yang ini baru betul orang kata design yang minimalis, design yang futuristik, design yang kata apa lagi, modern kan. Dan dalam masa sama adanya elemen kemewahan tu. Tapi biasalah, konsep kekal konsep. Design reality memang nampak ke arah konsep tu. Memang nampak lah macam dia nak cuba tiru, tapi macam tak sampai. Ataupun orang kata kurang menyengat lah. Jadi apa komen korang pasal Mercedes-Benz S-Class 2021 yang bakal dilancarkan? Tarikh tak tahu lagi lah. Dan korang rasa model yang sekarang ada di pasaran ataupun model yang bakal dilancarkan ni lagi lawa? Bagi saya sendiri, saya rasa yang model sekarang jauh lagi lawa lah. Dia punya kata jauh nampak lagi mewah, nampak eksklusif tu, bahagian luar dan juga bahagian dalam. Design dia memang nampak megah. Nampak megah orang kata kan. Jadi setakat itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Terima
Terima kasih tengok video sampai habis. Dan kalau korang rasa video ni bagi manfaat dan info kepada orang lain, sharekan video ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Very well.